Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. الفاتحة. بسم الله الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama pada petang ini. Amir Hufaz, Suryati, Wan Rafidah, Abdul Qadir, Abang Johari daripada Sungai Buloh, Kak Zah, terima kasih, tolong share. Aridah Osman dan Iqbal Hakim, yang mana untuk pengetahuan sahabat sekalian, kuliah kita pada petang ini adalah dianjurkan oleh Quranic Mind, yang berpusat di seksyen 14 Shah Alam. Jadi pada tuan-tuan yang berminat untuk belajar Al-Quran, kemudian untuk mengaji taranum dan seumpama dengannya, insya-Allah boleh klik pada link yang disediakan di situlah, insya-Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang lain yang bersama pada petang ini. Abu Haris, Siti Cute daripada Singapura, yang untuk
pin ni Ana tengah Ana tak boleh buat lagi. Nanti Ana try tengok macam mana. Nanti kalau ada sahabat audio kuliah yang boleh tolong pin kan, nanti Ana tengok kan. Tak apa, nanti Ana akan wawarkanlah insya-Allah, ya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, petang ni insya-Allah dalam 1 jam sehingga pukul 3 petang kita akan kongsikan sedikit tentang satu tajuk yang kita sebut sebagai dunia yang menipu. Dunia yang menipu. Baik, bila kita sebut dunia yang menipu ini, sebenarnya saya rasa semua orang tahu dah kan. Cerita dunia menipu kita ni, rasa-rasanya pakat-pakat tahu belaka dah, kan, semua orang tahu. Dan apa yang perlu kepada kita sebenarnya hari ini adalah supaya kita tidak menjadi mangsa, tidak menjadi mangsa kepada dunia yang menipu itu. Okey, tu dah cantik dah tu, saya dah pinkan insya-Allah, so boleh tengok apa yang kita catatkan di situ nanti insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut dunia, cerita dunia ni adalah cerita yang kita tak boleh elak lah. Dunia ni ceritanya kita tak boleh elak. Maksud saya tak boleh elak ni apa? Kok mana pun kita lahir-lahir, dunia ni sudah ada. Dunia ni sudah wujud. Dunia ni sudah, apa orang panggil, kita lahir memang dah atas dunia, kan. Tak boleh kita buat satu, apa dipanggil, pengisytiharan. Tak boleh pula kita buat declaration, oh saya ustaz kalau boleh tak nak hidup atas dunia, saya kalau boleh tak nak lahir di dunia. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jangan buat kelakar gitu. Sebab apa? Sebab dunia yang kita pijak ni dipanggil barang yang sudah wujud. Baik, sebelum tu saya mungkin ada dah respon, tapi suara macam mana? Suara okey kan? No? Suara, yang penting suara lah, sebab pagi tadi ada masalah suara. Jadi kita tak ijah apa lagi ni, Zohor ni kita nak tengok suara insya-Allah clear kot. InsyaAllah okey kan. Pagi tadi dah macam bunyi kena petir pun ada. Jadi tak apalah, yang penting kalau sekarang ni clear, tuan-tuan. Terima kasih dua pupu saya, Sazwan, suara cun, Kak Saliza jelas. Okey, thank you. Baik, terima kasih juga Abang Pendi kita daripada Taman Kosas, Abang Sadu kita lah, insya-Allah. Tuan-tuan nak tips kesihatan ni boleh rojok pada beliau. Kan? Banyak bagi nasihat berguna ni. Terima kasih juga Mariah Chan, Ahmad Khalil, semualah Abu Haris, Izzat, Ustaz Izzat Ahmad Khalil dan Zi Azmi, Norli Abdul Samad, Kak Syam dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, insya-Allah. Baik, balik pada cerita kita. Sambil-sambil tu kita teruskan share, kita teruskan menonton, teruskan mendengar, mungkin sambil masak ke apa, tak kisahlah, sambil baring ke apa tak. Yang penting telinga tu bagi dengar elok-elok, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut dunia ni, ulama kata barang yang sudah siap. Dunia ni
barang yang sudah siap. Sudah siap tu maksudnya kita lahir saja 5-6, oh itu dah jauh sangat dah, 5-60 tahun dulu kan, macam dah tua je, 30-40 tahun dululah. Kita lahir je satu ketika dulu, confirm atas dunia. Setakat ni lah. Dah belum ada orang lahir dekat planet Marikh umpamanya, ataupun lahir di bulan lah. Planet yang paling dekat dengan bumi dipanggil bulan, belum. Atau Marikh, ataupun Zuhal ke Mushtari ke apa-apa lah planet-planet yang ada kat langit tu. Kita lahir saja ceritanya semua atas dunia. Cuba kalau tak percaya cakap saya, cuba tengok surat beranak. Kalau ada simpan lah, ke dah ruyuk dah surat beranak tu kan, surat beranak pun dah tak tahu lepas ke mana dah dokumen tu kan. Cuba tengok surat beranak, tempat lahir, dia ada tuliskan nama baby, nama kita lah, tempat lahir. Kalau saya ditulis itu Hospital Bersalin Kuala Lumpur. Saya orang KL, okey. Hospital Bersalin Kuala Lumpur. Orang KL. Tolong sikit. Kan. Tahun 74 tak? Hospital Bersalin Kuala Lumpur ni atas muka bumi lah tak? Atas dunia lah. Tuan-tuan lahir di Alostak ke, lahir di Kangak ke, lahir di Langkawi ke, lahir di JB ke, di Sabah ke, di Sarawak ke, wa imma lahir di Kutub Utara sekalipun, tetap ceritanya masih atas muka bumi, masih atas dunia. Itu ceritanya. Jadi sahabat sekalian, disebabkan itu, dengar baik-baik, disebabkan itu, sebab kita lahir tadi, dunia ni sudah wujud kan. Bila kita lahir, dunia ni sudah ada. Jadi setuju atau tidak setuju, ceritanya kita kena setuju dengan Tuan yang empunya dunia. Setuju ke tak setuju, cerita dia kita kena setuju dengan pemilik dunia ini, dan kena setuju dengan segala aturan yang Allah telah siapkan di atas dunia. Boleh faham maksud saya? Sebab kita lahir atas dunia. Abang Fendi tolong kira pula tu. Takkan nampak tua bang, nampak muda lagi URN. Memanglah muda ni, baru 46, semangat 46. Abang Fendi raja musik. Baik, kita lahir ni dunia dah ada. Pemilik dunia ni siapa? Allah Ta'ala. Kita lahir atas dunia. Di Johor ke, lahir di Mekah ke, lahir di Afrika Selatan ke, lahir di Cuba ke, mana, semua tu atas dunia kan. Semua tu di atas muka bumi. Dan kena ingat, bumi ni milik Allah. Milik Allah. Dan bumi ni dia ada aturan. Namanya aturan yang dipunyai oleh Tuan empunya bumi. Ini saya sebut ni supaya nanti kita akan faham perjalanan cerita ni. Saya bagi kronologi dia dulu. Terima kasih Abang Husin daripada Singapura. Baik. Kita lahir atas bumi. Lahir-lahir bumi ni sudah ada. Barang yang sudah siap. Dan bumi ni milik Allah. Dan Allah letak segala jenis aturan di atas muka bumi. So sebabkan anak KL tadi kan, cakap putih sikit. So disebabkan itu, suka atau tidak, bersetuju atau tidak bersetuju, kita kena setuju dengan aturan Tuan empunya bumi ini. Boleh faham? Setuju atau tak setuju, ceritanya kena setuju dengan aturan pemilik bumi ini, iaitu Allah. Sebab bumi ini barang yang sudah siap.
Allah punya. Kita ni wek saja 46 tahun dulu lahir-lahir, tengok-tengok dah atas bumi dah. So tak boleh cakap apa-apalah. We cannot say anything. Alamak, cakap putih tu bang. Petang-petang lapar ni cakap orang putih pula. Ya, lahir kat Kuala Lumpur kan. Bawa bertenang. Jadi sahabat sekalian, sama juga. Ini saya nak bagi dia punya apa orang panggil, kronologi sikit lah supaya kita faham. Ya, kronologinya sikit supaya kita faham. Contoh macam kita beli kereta. Ni musim-musim COVID, PKP ni mungkin tak beli lah kot, no? Kereta pun tak bayar 6 bulan. Kan? Baik. Katalah kita beli kereta. Kita beli kereta sedang-sedang sikit lah. Honda. Okey, tuan-tuan pergi dekat Honda showroom. Ini saya nak relatekan yang macam bumi tadi ni. Tuan-tuan pergi Honda showroom. Tuan-tuan tengok, Abang Fendi ni laju daripada ustaz ni. Baru saya nak cerita Honda, dia dah masuk dah. Itu mesti ingat kuliah saya dulu ni. Terima kasih Abang Fendi. Tolong catat sikit kat situ dah. Kita pergi beli kereta dah. Kita beli kereta, pergi Honda. Kita berkenan Honda Civic, contohlah dah, Honda Accord ke apa tak kisahlah. Kita berkenan kat Honda Accord tu. Kita pun tengok, belik, tanya harga 100,000 lebih, bla bla bla. Kita pun setuju. Kita kata ke salesman tu, bang, saya setuju lah bang, cadang berkenan lah kereta ni, saya nak beli. Kita pun letaklah, apa orang panggil, deposit down payment. Lebih kurang macam tu lah. Letaklah duit sikit, booking 500, lepas tu kita submit loan, lulus. Lepas seminggu lah kata lulus. Salesman pun call kita, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, loan semua dah lulus, kereta pun dah masuk Puspakom semua, plate number kita dah pasang, Ustaz besok free, Ustaz datang. Malam tu tidur mesti tak lena kan, terbayang-bayang duduk dalam kereta baru. So kita pun pergilah dekat showroom tu besok, pergi tengok-tengok kereta Honda Accord yang kita nak beli tu, barang yang sudah siap. Dia dah siap kan, dia dah ada seketul. Tak apa bang, terlajak daripada penceramah pun tak apa. Yang penting reminder tu, kesan ceramah tu melekat dalam kepala abang tu. Memang terbaik Abang Fendi kan. Itu yang kita nak kan, walaupun dah lama kan. Dah lama dah saya bawa analogi ni kan, lama dah. Tapi orang ingat tu makna alhamdulillah lah, syukur pada Allah. Baik. Ada 6 live serentak. Tu dia buka 6 handphone. Ada 6 live serentak kan. Waalaikumsalam Kak Nirma Nasir daripada Singapura. Ahlan wa sahlan. Baik. So saya pun pergilah kedai Honda tu. Dia pun kata, Ustaz, ini kunci, ini kereta Ustaz, bawa baliklah kereta ni. So saya pun cucuh kunci. Tak ada, sekarang ni pakai thumbprint aja kan, picit aja, push start button. Kita pun start button, bismillah tawakal, bawa balik kereta. So kereta yang kita beli itu adalah barang yang sudah siap. Kereta baru yang kita beli, Honda, Mitsubishi, Proton ataupun BMW ke, itu barang yang sudah siap kan. Sama macam bumi tadi, kita lahir saja bumi ni dah ada. So kita pergi showroom, kereta tu sudah ada kan. Jadi suka atau tak suka, kita wajib kena ikut manual. Macam Abang Fendi tulis tadi tu, manual yang Honda dah siapkan, manual yang Proton sudah siapkan, manual yang Mercedes sudah siapkan. Aturan dia tu, kita setuju ke tak setuju, kena ikut, supaya kita selamat dengan kenderaan kita, kereta kita pun tahan lebih lama. Contoh aturan dia, steering belah kanan. Sebab Malaysia punya aturan kan, steering mesti duduk belah kanan. Kita pun tak puas hati, saya dah beli Ustaz, balik saya nak pomen balik, tukar steering belah kiri. Cantik, nanti masa nak bayar tol, kau merangkak dalam kereta tu.
tak sampai. Tol belah sini kan, yang kita belah sini, tol ujung sini, kau merangkak dalam kereta tu padahal dengan muka tak. Menyusahkan sebab kita ubah manual yang sepatutnya. Minyak sepatutnya petrol RON 95 atau 97, tak power Ustaz, kita bubuh diesel terus, berasap kereta kita tak. Melanggar aturan tuan empunya kereta ataupun syarikat yang buat kereta tu. Habislah, jahanamlah kereta kita yang sepatutnya boleh bertahan 5 ke 10 tahun. Disebab kita langgar semua manual dia, menyebabkan kereta kita bertahan 2 tahun setengah aja. So samalah dengan bumi ni. Bila bumi ni kita lahir dah ada, jadi apa yang kita nak cakap banyak sangat? Tak, ikut je lah aturan Tuhan punya bumi, iaitu Allah. Bila Allah kata Ramadan puasa, puasalah. Allahu Akbar. Keluar dalam berita harian online, saya baca semalam, kemarin dulu, seorang peniaga ke siapa tak tahulah, tapi ditangkap lah sebab dia membekalkan juadah kepada geng yang tak berpuasa. Lebih kurang, kalau sebelum-sebelum ni geng-geng plastik hitam lah, macam tu tak, geng-geng plastik hitam. Dia kira gitulah. Jadi sebab itulah sahabat sekalian, bila Allah kata puasa, puasa, Allah kata semayang, semayang, Allah kata jaga aurat, jaga aurat, Allah kata pergi haji, pergi haji. Yang kita langgar arahan Tuan empunya bumi tu pasal apa? Yang kita ubah aturan Tuan empunya bumi tu kenapa? Tuan empunya bumi kata tutup aurat, kita ubah dedah aurat. Bila Tuan empunya bumi kata semayang, kita tak semayang. Tarawih semayang pula. Itu yang aku heran tu. Maghrib Isyak tak semayang bang. Tarawih bukan main warak lagi. Ini mazhab baru ke apa ni? Kan semayang tarawih aja. Wahara sungguh lah tuan-tuan. Jadi kena ikut. Tak setuju, tak setuju, wajib kena setuju. Sebab bumi ni Allah punya, bukan kita punya. Setuju tak setuju dengan kereta proton yang kita beli tu, kena ikut aturan yang engineer proton tu dah buat. Gear dia macam mana, aircon dia macam mana, servisnya waktu bila, kan, bonet dia macam mana, tayar dia berapa lama nak tukar pula lepas tu. Ikut manual dia, barulah jangka hayat kereta tu akan bertahan lama, barulah selamat. So atas dunia ni nak selamat, ikut manual book yang Allah dah siapkan. Saya percayalah kalau kita beli kereta mungkin kita buka lah manual book tu kan, kita selak-selak jugalah. Tapi kalau beli handphone, tuan-tuan buka manual book. Tapi sekarang handphone pun dah mana ada manual book dah kan, main godam gitu aja kan. Itu yang salah, godam tu hang kita punya telefon tu kan. Sekarang ni Allah siapkan manual book untuk manusia. Manual book ni nama dia Al-Quran. Dan kita duduk pula bulan Ramadan, Syahrul Quran, ayat 185 Al-Baqarah juzuk yang kedua. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Kan? Yes, betul. Terima kasih Iqbal Hakim, Ustaz Iqbal. Ustaz saya tak pasti ustaz ke tidak, saya panggil ustaz lah, sebab rajin menulis mewakili Quranic Mind Center ni. Kan, terima kasih. Kita perlu setuju bahawa kita dihidup atas bumi ni tidak lain tidak bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan buat baik dan meninggalkan kemungkaran. Yes, exactly, tepat sekali. Terima kasih Nasimah Ahmad, Kak Jamaliah Jaafar, Zaliha Adnan, Ustaz Rahim Nasir versus Ustaz Nazmi Smackdown. Ustaz Smackdown tengah live kan ni? Kan? Tadi saya tengok Ustaz Haryanto, lepas tu pagi tadi Ustazah. Banyaklah. Ustazah pun kita tengok juga kan. Baik. Dunia adalah tempat ujian. Ya, Indah Purnama. Abang Pendi tulis apa ni? Sebenarnya mudah sebab manual Quran dah ada. Untuk menafsir hukum Quran
yang kita tak faham ada hadis Rasulullah, ada lagi tafsir atau syarah pada hadis Rasulullah oleh para alim ulama. Betul, tepat sekali. Manual book Allah hantar ni nama dia Quran. Quran ni dia menceritakan poin-poin yang penting. Semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Kan? Bila orang cakap macam tu, kadang kita pun macam tak puas hati je kan. Tapi saya ingat tau, saya selalu cerita juga benda ni. Masa sekolah dulu, sekolah agama menengah tinggi Kuala Kubu Baru. Kok lah ada kawan-kawan Kuala Kubu dalam ni kan. Saya sekolah menengah agama menengah tinggi Kuala Kubu Baru, tingkatan 6 bawah dan 6 atas. Tahun 92-93. Masa tu kami punya pengetua dia yang hari ini menjadi Datuk Mufti Kerajaan Negeri Selangor lah. Kami panggil dia Ustaz Tamiz lah. Sekarang ni dah Datuk Seri ke apa tak tahulah, Datuk Seri Diraja begitulah kot jawatan dia kan, Datuk Mufti. Jadi dia pernah tahu dalam kuliah, dalam kelas kan, masa dia mengajar dia tanya, dia beritahu, dia kata anak-anak murid tahu tak, dia kata dalam Quran ada, semua ada dalam Quran, dia kata macam mana nak buat sambal belacan pun ada dalam Quran. Sudahlah kan, kita dengar ni masa tu bengong lagi kan. Kita dengar ni mana pula perkataan belacan dalam Quran ni, kita tak pernah dengar tak pernah dengar belacan. Masing-masing gaul kepala tak. Lepas tu tanya ustaz, mana ustaz, tak jumpa pun. Dia kata semua ada dalam Quran. Dia kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itulah dia kata ayat nak buat belacan. Kan? Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Kita tak tahu nak buat belacan, tanya orang yang mahir buat belacan. Tu ayat Quran dah tulis. Sebab tu Quran ni dia komplit. Walaupun tidaklah sedetail contoh macam semayang kan. Allah hanya cerita aqimus solah, dirikan semayang. Tapi cara solat tu macam mana, rukuk sujud tu Nabi sebut dalam hadis. Macam Abang Pendi catat tu lah kan, ayat Quran tu ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi dan disyarahkan pula panjang lebar oleh ulama-ulama termasuk imam-imam mazhab. Jadi benda ni bahasa mudah dia dah sangat senang dah untuk kita tak payah modify lagi. Benda dah datang seketul dengan kita, sangat cantik Quran ini, yang kita gatal pula pergi ubah, pergi alih, pergi padam, pergi ejah balik. Ni tak sesuai, itu tak sesuai. Dah pasal apa kita ni? Handal daripada Allah ke macam mana? Kan? Tak usah ubah lah. Jadi sebab itu, balik cerita dunia kita tadi. Baik, dunia ni sahabat sekalian, memang kerja dia menipu kita. Kan? Orang kata memperdayakan manusia. Sebab itu kita tengok ayat 200 ke 201 Al-Baqarah. Di hujung ayat tu, ayat 200 kot saya tak silap, hujung ayat tu Allah sebut faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bro, ayat apa bro? Ahlan wa sahlan Ustaz Alim Nasir. Masuk pula dia mencelah petang ni. Pagi tadi kita intai dia ke kanda, petang ni dia mengintai-intai kita pula. Terima kasih Kak Jamaliah, Abdul Muhsin yang baru masuk, Tanwiri. Baik, hujung 200 bro, Al-Baqarah ke 201. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah kata ada sebahagian manusia yang berdoa, dia minta selamat atas dunia saja. Dia minta dunia saja. Dia nak dunia saja. Thank you bro. 200 Al-Baqarah. Ujung ayat 200 Al-Baqarah. Allah sebut faminhum, dan ada sebahagian dari manusia yang
mereka berdoa minta dunia saja. Dia minta kaya, minta senang lenang, minta nak berkuasa, minta nak dunia lah ceritanya, dia minta dunia saja. Dan Allah kata tidak ada bahagian untuk mereka di negeri akhirat. Yang ini kita panggil puak-puak yang gila dunia. Kan, gila dunia. Dia kira dunia je dia nampak. Dia tak nampak di sebalik dunia ni ada apa. Kan, macam kita lah orang beriman. Orang beriman bila kita memandang, kita bukan tengok selapis kan. Macam kita tengok burung ataupun buah mangga harum manis. Lain macam sikit petang-petang ni kan. Kita tengok buah mangga, kita tak nampak mangga saja, kita tengok di sebalik buah mangga tu kuasa Allah yang menciptakannya, yang menghidupkan pokok mangga tu, yang mengeluarkan putik mangga, akhirnya menjadi buah, akhirnya bergayut-gayut di pokok tak? Mudah dipetik. Macam mana mineral daripada akar pokok tu sampai ke dalam buah. Itu yang orang beriman dipandang macam tu lah. Dia tak tengok selapis. Orang yang gila dengan dunia ni, dia nampak dunia saja. Kan? Dia nampak dunia, dia nampak apa yang dia nampak saja. Dia tidak pandang di sebalik itu. Macam kita baca kisah apa tu, anak Nabi Nuh kan, bila karamnya, bila Nabi Nuh bina kapal, kemudian jadi ombak yang besar, hujan yang lebat, air daripada langit dan keluar daripada perut bumi. Lalu bila Nabi Nuh merayu dan memanggil anaknya, Nabi Nuh kata, wahai Tuhan, dia daripada keturunan aku, kan selamatkan dia. Wahai Nuh, wahai anak, mari naik kapal dengan ayah. Lalu anak dia jawab apa? Tak apa ayah, ayah pergilah. Dengan sombongnya, saya akan berlindung di gunung yang paling besar di depan saya. Dia nampak itu, dia tak nampak azab Tuhan yang nak datang selepas itu. Kan? Pada hari itu kata Allah, tak ada satu pun yang tidak tenggelam oleh air yang mencurah dari langit dan yang keluar daripada perut bumi. Wal'iyazubillah. Sebab itu hujung ayat 200 Al-Baqarah tadi, Allah menempelak manusia yang hanya kalut dengan dunia. Allah tempelak lah. Kan? Allah marah. Sebab ada puak ni, dia kira dunia, dia tak peduli lah. Dia kira dunia je hidupnya. Wal'iyazubillah. Dan Allah sambung ayat 201. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat 201 Al-Baqarah. Baik, cuba tengok tu apa yang Abang Pendi tulis. Semua ada dalam Quran. Tapi kita ni adakah pernah terlintas? Macam saya sebut tadi lah, takkan semua ada dalam Quran. Kan? Pada logiknya, iya ke? Jawapannya, kalau tak tahu, tanyalah pada yang tahu. Ayat yang saya baca tadi lah. Dan contoh yang kedua, pada perbuatan solat. Dalam Quran hanya disebut rukuk dan sujud. Mana pula datangnya berdiri, iktidal, duduk dua sujud. Dan ini semua datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdoa minta dunia saja, absolute untuk dunia saja. Dan ingat pesan Datuk Tuan Guru kita, Datuk Ismail Qamus, kita kejar dunia memang dapat dunia, kita kejar akhirat, dunia pasti akan ikut kita di belakang. Kita tanam padi, yang pasti lalang akan tumbuh juga. Tapi kalau kita tanam lalang, confirm padi tak tumbuh. Terbaik abang. Kan? Betul lah tu. Datuk Ismail kamu selalu sebut gitu. Kan? Tanam padi, lalang mesti naik punya. Tapi kalau tanam lalang, confirm padi tak naik. Hasilnya tak ada lah. Jadi sebab itu, kita kejar akhirat. Ada ulama kata, dunia akan mengejar kamu dari belakang.
bila kita pulun akhirat, dunia akan ekori kita dari belakang. Tapi kalau kita pulun dunia, akhirat meninggalkan jauh ke belakang. Cuba kita perhatilah, adik-beradik ke, saudara mara ke, jiran-jiran ke, kawan-kawan yang memang orang kata kaki dunia ni, memang akhiratnya akan terbarai habis. Sungguh saya cakap, kan, akhiratnya akan terbarai habis. Kan, bila pulun dunia, mesyuarat, bukan tak boleh mesyuarat sampai tak semayang, kan, cari rezeki sampai lupa halal haram, semua dikautnya, rasuah pun jalan, semua masuk. Jadi akhirnya semayang tidak, apa jadi? Akhiratnya jauh meninggalkannya ke belakang. Tapi kalau orang yang hidupnya kejar akhirat, maksudnya orang yang jaga agamanya dalam hidupnya, tak usah bimbang sahabat-sahabat sekalian, Nabi kata dunia akan mengejarnya dari belakang. Ada ulama sebut, kan, bila kita jaga akhirat, dunia mengikut kita di belakang. Tak usah risaulah. Saya berkeyakinan orang yang buat kerja agama, orang yang buat kerja dakwah, orang yang menyebarkan risalah Islam, yang berjihad di jalan Allah, yang macam-macam, tapi kita yakin, kita buat kerja agama, kita percaya pada rezeki Allah, kita percaya Allah jaga kita, kita tak usah bimbang. Saya bagi contoh macam kami lah, ustaz-ustaz kan, sejak PKP ni, minta maaf saya sebut lah, memang orang kata bagi kami yang sepenuh masa, mata pencarian ataupun rezeki kami dengan berkuliah ni memang habis kan. Kami dah sebulan setengah dah kot tu. Sebulan setengah daripada pertengahan Mac tu. Pertengahan Mac tu sampailah hari ni dah 2 Mei, dah sebulan setengah tak ada kuliah tau. Tak ada kuliah orang kata secara surau masjid. Yang orang kata adalah sagu hati sikit pihak surau masjid bagi tak. Tapi sebab kita percaya rezeki Allah tu tak. Kita percaya rezeki Allah, walaupun tak ada kuliah surau masjid, walaupun kami buat kuliah secara online macam ni, ada juga kuliah online kita yang kita buat sendiri lah, macam saya buat tiap-tiap hari tu kan. Macam petang ni adalah penajaannya, adalah bersempenanya yang dianjurkan oleh Quranic Mind City Center. Adalah sikit sagu hati barangkali mungkin yang akan orang bagi kan, insya-Allah lah. Ataupun jemputan lain adalah. Tapi saya nak sebutnya apa, tak usah bimbang, kita buat kerja agama, rezeki Allah akan sampai. Itu je saya boleh beritahu tak. Bila kita letakkan keyakinan itu, percayalah sahabat sekalian, dunia ni akan ada dalam genggaman kita, insya-Allah. Kalau kita genggam akhirat elok-elok, dunia takkan tanggal punya. Tapi kalau kita pulun dunia, akhirat pasti akan lebuh, akan tanggal daripada perjalanan hidup manusia, wal'iyazubillah. 43 hari lah 43 hari lah Abang Fendi lah. Tu dia 43 hari dekat nak masuk 2 bulan dah ni. Selangor memang 2 bulan lah, sampai 31 Mei tak boleh kuliah di surau masjid. Setakat ni lah, setakat perkeliling yang dikeluarkan itu hari kan. Terima kasih Abang Husin, sahih. Abang Husin ni kira sahih saja dia daripada Singapura tu. Kak Nurizan, kejar akhirat, dunia ikut belakang. Kejar dunia, akhirat tinggalkan kita. Itulah rupanya. Tak Razwan, betul. Ustaz sebut lebuh tu pasal itulah tu. Pasal teringat ke kampung kita Tanjung Rambutan tu. Ulu Kinto Tanjung Rambutan pula. Jangan beritahu ke orang. Ulu Kinto. Ustaz Alim jangan senyum sangat kan, terjun Sungai Perak dulu tu. Jadi lebuh ni lebuh lah, hilang lah tak, bukan lebuh raya, lebuh hilang. Orang Perak kata lebuh. Tu dia. Kita pegang akhirat, dunia dengan kita, dia takkan lari. Jangan susah hati, insya-Allah. Saya dah banyak rasa benda tu dah kan. Saya dah banyak rasa. Terima kasih Abu Haris, istiqamah, insya-Allah. Doakan kami ustaz ni istiqamah.
Tuan-tuan tengoklah dalam live kan, macam tadi ada sahabat kita tulis kan, sampai 6 live. Pakcik lah, Pakcik Husin. Okey lah, panggil abang muda sikit. Tak maaf pakcik lah, gurau-gurau. Kita kan serumpun, Malaysia dan Singapura kan. Baik, doakan kami Ustaz ni istiqamah, PKP ke tak PKP ke tak, istiqamah. Rezeki tak usah risau, itu Allah punya kerja lah. Kerja kita buat kerja yang Allah suruh, itu saja kan. Allah suruh ceramah, kita ceramah. Allah suruh dakwah, kita dakwah. Setakat mana boleh, masing-masing main peranan. Yang saya boleh buat live hari-hari, saya buat live. Ustaz-ustaz lain, abang saya Ustaz Halim, Ustaz Salihuddin Nasir, ini Ustaz Salihuddin Nasir, kejap lagi pukul 3 kan ada live juga ni. Setiap hari insya-Allah sepanjang Ramadan, khususnya jam 3 petang, habis saya pukul 3 ni, tuan-tuan alihkan channel dekat Facebook Gombak TV. Gombak TV. Ingat tu, Gombak TV. Pukul 3 everyday, setiap hari Ustaz Salihuddin Nasir kuliah kisah sirah Nabi, sahabat-sahabat Nabi lah. Satu hari satu sahabat dihuraikan. Ustaz Halim Nasir pun ada juga kuliah-kuliah beliau. Pagi tadi pun ada saya tengok. Jadi sahabat sekalian, saya yang boleh buat live ni, saya buat live lah. Ustaz lain yang ada peluang masuk TV, selebriti, biar ada dakwah dalam TV tu. Kita yang ustaz-ustaz kampung yang tidak dikenali ni, kan, kita buat live gini je lah, buat cara kita lah. Yang boleh masuk TV silakan, yang radio tembak dah radio, yang keluar Esro, yang pergi berdakwah di pedalaman pergi, yang mana masing-masing main peranan. Dan kita jangan menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain. Yang geng-geng tabligh, cara tabligh dia kita salute yang itu. Kita tak mampu nak ketuk pintu-pintu rumah orang kan, tak mampu kita. Kita ketuk nak bagi bubur lambuk, boleh lah. Nak hantar ke rumah, boleh lah bulan-bulan puasa kan. Bulan biasa ketuk tak ketuk tuan. Kita tak mampu. Itu orang tabligh mampu buat. Bismillah, jalan. Semua main peranan. Silakan Kak Jamaliah. Lepas ni boleh kona baring, langkapi. Boleh kona baring lepas ni. Ke channel apa tu, Gombak TV, insya-Allah. Ustaz Zuhdi, jangan macam-macam. Ustaz Zuhdi tahulah semalam dapat jumpa anak bini kan. Tahniah Ustaz Zuhdi lah. Ustaz Zuhdi ni mengacau betul lah. Sejuk mata memandang konon. Gatal sungguh hal ni. Abang Fendi kasih taruh sikit Ustaz Zuhdi ni. Cakap banyak pula dia kan. Tahniah Ustaz, dah sembuh daripada COVID-19. 46 hari. Sama macam umur saya Ustaz. 46 hari tak jumpa anak bini kan. Tahniah, semalam dapat jumpa anak bini. Pagi tadi ada live Ustaz? Ke jumpa bini dah tak ada live pagi tadi? Minta maaf tuan-tuan, kami ustaz-ustaz gurau macam ni lah. Abang Pendi tahu sangat lah tu. Terima kasih Cempaka Sari. Tolong betul, rezeki ada di mana-mana, insya-Allah, amin. Abang Fendi, saya tinggi lah, cuma badan berisi je. Rendah tu ustaz lain, agak-agak sikit. Tapi kalau Ustaz Zudi, dia rendah sikit pada saya. Ada birthday boy. Birthday boy dia kemarin dulu kan, seronok dapat banyak hadiah. Baik, sahabat sekalian, minta maaf lah selit-selit gurau sikit petang-petang dengan kawan-kawan ustaz ni kan, suka mengusik dia orang ni. Baik, sahabat sekalian, balik ayat tadi, saya dah terputus dah ayat 201 tu kan. Ayat 201 Al-Baqarah, Allah kata wa minhum, dan ada sebahagian. Maknanya segelintir saja, tak banyak, sebahagian saja di antara manusia, kata Allah, yang disebut sebagai mereka berdoa minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka minta, berdoa, apa dia panggil, minta di dunia ni kebaikan-kebaikan, dan minta wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga dia minta kebaikan juga, wa qina azabannar,
dan dijauhkan daripada api neraka. Dijauhkan daripada api neraka. Ini orang yang hebat. Itulah doa harian kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang awal tadi ujung ayat 200, itu Allah sebut orang yang geng yang minta dunia saja. Yang ini orang beriman, dia minta dunia selamat, dunia baik, akhirat pun dia nak baik, dan yang penting endingnya waqina azabannar, Allah selamatkan dia daripada bakaran api neraka. Yang tu dah Allah selamatkan kita insya-Allah. Terima kasih Abu Haris. Agak-agak lah. Apa yang agak-agak tu? Baik. Pagi tadi sempat juga. Sempat lah ni. Selepas 49 hari kuarantin. Kesian kat dia. Jangan buat kerja. 49 hari tak jumpa anak bini. Itu wali-wali je tu. Kan? Kak Fauzia Syabudin, terima kasih. Kak Zaleha, UAK pun sedang online. Ustaz Abdullah Khairi. Kan, semua jenis peluru pandu, Smackdown, Ustaz Abdullah Khairi. Hebat. Teruskan. Dan tugas tuan-tuan teruskan menyokong insya-Allah. Amin ya Allah. Baik, sahabat sekalian. Saya nak tambah sedikit lagi. Dalam kurang lebih 10 minit lagi kita nak habiskan kuliah ni. Sebab itu tugas kita apabila kita masih berpijak di atas muka bumi Allah sehingga petang hari ini 9 hari bulan Ramadan. Allahu Akbar. Syukur pada Allah. Sampai hari ke-9 kita masih hidup, kita masih diberikan ruang dan kesempatan, masih diberikan nyawa untuk menghabiskan, orang kata, sepertiga awal 10 hari pertama Ramadan ini. Dan pada saya ini ruang yang terbaik. Kak Syam nak habis dah lah, start pukul 2 sampai pukul 3 cukup lah kan. Start lama-lama kan mau pitam kan. Sikit-sikit je Kak Syam, sejam-sejam okey lah kan, insya-Allah. Baik, apa yang saya nak sebutkan tadi sahabat sekalian, sampailah 9 hari bulan hari ini, 9 Ramadan, kita berpeluang masih hidup. Dan saya pesan ke saya, tuan-tuan, ibu-ibu, semua yang menonton, orang kata kita pakat muhasabah balik lah. Kita tengok balik, mungkinlah di sana ada kelemahan kan, ada kekurangan sepanjang Ramadan ni. Mungkin dari sudut pembacaan Quran, mungkin dari sudut berbuka puasanya, mungkin dari sudut mendirikan solat fardunya, sembahyang malamnya, infak jariahnya, mungkin dari sudut-sudut yang lain lah. Kita buatlah satu penambahbaikan, satu bentuk peningkatan supaya kita menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang kita anggap paling terbaik dalam sejarah hidup kita, insya-Allah. Kita nak jadikan Ramadan kali ini yang paling terbaik dalam sejarah hidup kita, insya-Allah. Itu yang kita haraplah. Tapi benda tu bukan harap-harap gitu je. Dia ada kena usaha, dia ada ikhtiar, dia ada kesungguhan. Selain doa pun sangat penting sahabat sekalian. Dan bila kita masih ada lagi ruang di dunia ini, inilah sebenarnya peluang yang kita kata paling mahal, paling berharga, yang sangat diidam-idamkan oleh orang yang sudah mati. Apa dia? Nak hidup balik. Orang yang sudah mati sangat mencemburui
orang yang masih hidup. Dah Gombak TV dah online. Memang diorang start awal, dia pasang iklan sikit kan, nasyid-nasyid ke apa. Jangan lari dulu, nanti dulu Ustaz, ni tak habis ke ni. Saat lagi 2.59 tuan-tuan lompat pergi Gombak TV pula, insya-Allah. Gombak TV ada ke kanda saya Ustaz Salihuddin Nasir, insya-Allah. Hazli Sulaiman, terima kasih. Kak Jamaliah share, terima kasih. Rahmah Ismail terlewat sikit, tak apa, dapat ujung-ujung nanti boleh tengok ulangan balik, insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Baik, sahabat sekalian, di penghujung kuliah ni kita nak sebut apa? Kita nak sebut nikmat yang sedang kita kecapi ini sangat dicemburui oleh mereka yang sudah meninggal dunia, mereka yang sudah mati, mereka yang sudah pergi ke alam barzah. Mereka amat-amat merindukan kehidupan semula atas bumi. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu dah apa yang sedang ditanggung di alam barzah sana. Masa itu baru kita letakkan diri kita di tahap yang kita akan menyesal. Pasal masuk kubur, baru tahu. Kalau dulu aku rajin dengan kuliah kan selamat aku hari ni. Kalau dulu aku ikut perintah Allah kan selamat. Kalau dulu aku buat sunnah Nabi sungguh-sungguh kan lega aku dalam kubur, boleh berehat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Menyesal nanti, ya. So biar kita menyesal di atas dunia, jangan kita menyesal di padang mahsyar. Jangan menyesal di padang mahsyar, jangan menyesal masa dekat nak mati pun, jangan menyesal lah masa itu. Tak ada guna dah. Penyesalan yang kita kata tidak ada gunanya lagi. Terima kasih Haji Kamardin. Jangan ada yang menghina ustaz-ustaz lain. Sesama ustaz lah maksud dia kan. Yelah kadang-kadang timbul isu-isu tertentu kan. Masing-masing ada pandangan, masing-masing ustaz, dia punya penghujahan tu kadang lain macam lah sikit dah. Itu ustaz lah. Jadi kita boleh kawal diri lah dengan sebaik mungkin kan. Kadang-kadang gurau kan, gurau tu biasalah membahagiakan. Surya Putri ni tak habis-habis daripada semalam ni. Dia kira nampak saya, dia kira makan aja. Masalah tu Surya ni kan, naik Honda pergi beli sambal belacan, harum manis, bubur lambuk, kurma. Pandai lah hang. Siti Cute nyari bahasa orang Singapura tu, nyari ini hari. Pukul 6 ada ke Ustaz? Hari ni pukul 6 tak ada. Hari ni dan besok jadual saya pukul 6 kita rehatkan. Sebab pagi tadi dah ada satu, petang ni dah ada satu, so petang kan kita rehat lah. Bagilah Ustaz rehat sama. Ustaz pun nak dengar ceramah Ustaz lain juga. Dan besok pun sama. Besok kita hanya ada kuliah subuh dan kuliah zuhur pukul 12. Besok pukul 12. Esok tengah hari ada pukul 12, petang pun tak ada. Hari Isnin, itu macam biasalah. Pagi petang insya-Allah. Raja Rozia, alhamdulillah ceramah Ustaz lembut. Ceramah lembut tak apa. Jangan orang jangan orangnya lembut. Terima kasih Kak Abang Arif. Terima kasih Abang Arif. Ramadan Mubarak. Keep it up. Tak usah keep it up sangat Abang Arif. Kan tersedak kita punya siapa tu? Ayahanda. Ayahanda Rani. Keep it up. Cempaka Sari. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit apa pendapat Ustaz grup mengaji secara WhatsApp? Okey, grup mengaji WhatsApp ni secara umumnya baguslah. Baguslah. Cuma dia macam ni, saya dah hurai dah dulu. Mengaji ni pertama kita mengaji sendiri, baca seorang-seorang. Yang kedua kita tadarus di dalam rumah atau di pejabat lah, tak kisahlah. Tadarus lah, makna kita baca, ada orang dengar, ada orang semak. Yang ketiga kita mengaji secara online. Online ni maksud dia macam tadi tu lah.
Dalam grup WhatsApp kita buat list, satu hari satu juzuk, ambil 30 orang, baca seorang sejuzuk. Itu namanya membaca secara sendiri-sendiri. Walaupun bunyinya macam online, tapi dia tidak online. Dia hanya online dekat grup WhatsApp tu je. Sebab kita bukan buat live video call ke apa kan. Kita just tick. Okey, hari ni aku dah habis juzuk ketiga. Kita pun tick. Besok sambung juzuk 4. Tick. 30 hari habis sebulan khatam. Okey lah, bagus lah. Tak kisah, benda tu bagus saja. Daripada dalam grup tu hara, baik kita buat grup mengaji lah. Kita cadangkan satu hari 10 ayat seorang ke, masing-masing bakat baca. Tak ada masalah. Yang penting Quran jangan tinggal, kan? Baca, cuba fahamkan, insya-Allah. Melawati Kelia Yon Farha Jamaluddin. Terima kasih Abang Fendi, tolong hurai lah. Oh boy, dalam hurai tu dan tembak itu. Okay Abang Fendi ni, kita semua ada tugas masing-masing dalam dakwah dan bercakap. Silakan, yang boleh taja dialukan taja. Amba hanya boleh susun. Abang Fendi ni sebenarnya broker ustaz-ustaz ni. Pengatur kuliah lah, bukanlah broker, pengatur. Amba hanya boleh susun dululah, walaupun orang yang selalu senyap je bila kita mesej. Boy, janganlah gitu bang. Bukanlah senyap aja kan, ada lah senyap tu pasal jadual penuh. Itu cerita senyap tu. Sekarang kita share seorang sikit dalam dakwah, insya-Allah. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man pernah sebut, penyapu lidi ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang jangan menyanggahi yang pendek. Lidi yang panjang tugasnya menyapu, lidi yang pendek mungkin tak sampai untuk menyapu. Tapi hadirnya lidi yang pendek ini sebagai pengetat. Dia memampatkan lagi penyapu lidi tu. Tanpa lidi yang pendek jadi berterabur lah semua. Terima kasih abang, terima kasih banyak. Hebat anak murid ni, dahsyat, hebat pada ustaz ke. Okey, set Siti, ustaz tak ada kuliah pukul 6, terasa lama nak buka. Amboi, kalau ada rasa kerja. Ini semua ayat-ayat nak mengumpan aku suruh kuliah ni, kan? Saya kebetulan ada kerja sikit petang ni. Itu yang yalah, selain dah ada 2 kuliah ni, kebetulan petang ni ada urusan negara yang nak diselesaikan. Itu yang tak dan ada kerja sikit. Syahrul Ibrahim, saja Ustaz. Abang Zainal, Waalaikumsalam, insya-Allah. Terima kasih Iqbal yang mencatatkan orang-orang yang meninggal sangat mencebui orang yang hidup. Dunia sentiasa menipu manusia. Terima kasih Surya. Sentiasa jadikan Quran sebagai manual book kita dan jadikan solat sunat sebelum subuh satu kelaziman, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. So sebelum kita tangguh, insya-Allah sedikit pengumuman kepada semua, di mana kuliah kita pada petang ini adalah ditaja atau ditaja ni makna apa disponsor diuruskanlah oleh kita punya Al-Quran, Quranic Mind City. Susah betul aku nak menyebut Quranic Mind Network. Tuan-tuan boleh tengok dekat pin kita kat bawah tu. Dekat pin bawah tu kita ada detailkan untuk tuan-tuan siapa nak belajar Quran, nak belajar asas Quran, asas tajwid, nak bertalaki, nak bertadabur, nak solat sempurna, boleh join Quranic Mind. Boleh like dulu page-nya dan boleh tengok lokasinya di section 14 Shah Alam. Jadi tuan-tuan boleh like, boleh follow FB page Quranic Mind City Center. Jangan cakap banyak, sekarang juga tuan-tuan like dan follow. Dan untuk sumbangan boleh direct dekat Quranic Mind itu, telah disediakan linknya dekat bawah tu.
Tuan-tuan boleh tengok ada linknya di situ, boleh pakat-pakat tekan lah link-link itu untuk sumbangan dan seumpamanya. Terima kasih mewakili Quranic Mind City Center. Susah betul nak menyebutnya ni kan, tapi dia satu page yang terbaik lah. Dan betul lah Abang Pendi memang sadu. Kuliah online waktu PKP 120 orang tengok. Kalau waktu lain 30 orang pun payah. Setuju. Itu saya agree yang tu. Bukan yang lain tak agree bang. Kita tepi lah. Indah Purnama, terima kasih. Wan Rafida, terima kasih. So kita jumpa besok pagi kuliah subuh dan zuhur pukul 12. Petang ni habis ni terus tembak pergi apa tadi? Gombak TV ya. Facebook Gombak TV. Terima kasih pada Quranic Mind yang menaja kita pada petang ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Doakan kami asatizah sihat-sihat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah apa keadaan sekalipun, secara live ke, secara offline ke apa, tak kisahlah. Yang penting kerja dakwah kita jalan, insya-Allah. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi jutaan terima kasih pada semua yang menonton, yang share, yang like, yang komen, yang bergurau, minta maaf bergurau, dan semualah yang saya tak mampu nak menyebut nama-nama yang ada ni. Kak Sariza, Kak Syam, Abang Arif, Surya, Mariah Chan dan seumpama dengannya, insya-Allah. So kita jumpa subuh insya-Allah kuliah tauhid kita, mudah-mudahan dipermudahkan Allah, dan doakan agar mikrofon ni tidak meragam macam pagi tadi. Pagi tadi keluar bunyi peti kan. Jadi insya-Allah kita dah tiup sikit, jampi-jampi dah sikit. Berkat Ramadan ni insya-Allah. Lepas ni saya nak pergi beli bateri lah. Habis kuliah ni saya akan terus keluar nak pergi beli bateri jap. Nak tengok kedai mana yang ada jual. Bateri ni macam bateri jam tu kan. Mungkin 7E ke KK Mart ke ada jual kot. Kita tengok lah. Standby je bateri tu. Takut baterinya nak habis sebab dah lama sangat. Terima kasih Umi Mas S. Nama Tijah Ali, Jamal Jafar, Bob. Esok kita jumpa pukul 6.30 insya-Allah. So boleh pindah ke Gombak TV insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, warzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Arifin Rahim, mohon kuat Hijaz kita. Kak Tun, awaknya terlambat masuk Kak Tun, baca Quran kot no. Terima kasih Zulkifli Saleh, Zi Azmi, Kak Tun, terima kasih Kak Tun. Boleh alih siaran ke Gombak TV sekarang sebab kekanda saya Ustaz Salahuddin Nasir baru bersiaran insya-Allah. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok 6.30 pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.